Hai, Assalamualaikum, ahlan wa sahlan, konnichiwa dan selamat datang daripada Tikeping Intai Jagat Channel. Nama aku I dan kisah benar malam ini bertajuk Tinggal. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Okey, kenapa tajuk dia Tinggal? Sebabnya ini adalah mengenai rumah tinggal yang mana abang aku bersama kawan-kawan dia terjah sewaktu dorang sekolah menengah pada tahun 2016. Okey, ini adalah daripada POV, point of view, daripada kisah abang aku yang mana aku dapat sewaktu dia remaja, zaman-zaman tengah curious, zaman-zaman tengah curiga pasal benda-benda yang berlaku dekat sekeliling dorang. Kebanyakan lelaki pada zaman dorang muda-mudi, dorang akan cuba mencari hantu dekat rumah-rumah tinggal. Konvoi dengan kawan-kawan dorang 2-3 pagi dan pergi ke tempat tu. Selalunya mostly for fun lah kan, untuk memori yang boleh diingati pada hari tua nanti aku rasa. Kisah ni bermula apabila abang aku dan kawan-kawan dia, tak ramai lah, dalam 5 orang macam tu, 5 ke 7 orang lah paling-paling, pergi ke rumah Mona Fendi di Shah Alam, Selangor. Disclaimer, aku baru Google dan aku baru tahu yang sebenarnya diorang cakap Section 12 Shah Alam tu bukanlah rumah Mona Fendi sebenarnya. Sebab ada yang kata Mona Fendi ni kaya dan dia banyak rumah. Dia akan selalu travel dengan husband dan anak-anak dia dan lebih suka ataupun lebih prefer menetap dekat hotel berbanding dekat rumah dia. Dan diorang kata rumah dekat Shah Alam tu adalah salah satu rumah dia. Tapi yang mana aku baca, ada satu blog ni, aku lupa blog dia, nanti aku attach dekat sini. Dekat blog tu mengatakan yang diorang dapat info sahih daripada suami ketiga Mona Fendi sendiri, iaitu Encik Afandi. Diorang cakap sebenarnya rumah tu bukan pun rumah Mona Fendi yang dekat Shah Alam Section 12 tu. Ini aku dapat, yang aku baca daripada blog tu lah. Kalau salah ataupun betul, maafkan aku. Ini dipendekkan cerita sama ada rumah Mona Fendi ataupun tak, ia adalah satu rumah besar yang mana dah ditinggalkan. Daripada blog tu sendiri mengatakan yang kat situ mungkin kononnya dulu adalah rumah orang India yang mana dah ditinggalkan atas sebab-sebab yang kita tak dapat tahu. So tak kisahlah itu rumah Indian ke ataupun rumah Mona Fendi ke, ia adalah satu bangunan yang ditinggalkan. So mestilah dia agak berpenghuni, okey, dan bukan penghuni manusia, maksud aku. Okey, so dorang tu maksud aku, abang aku dan kawan-kawan dia akan pergi ke tempat-tempat yang mana agak trail ni pada pukul 3 pagi ataupun 2 pagi ke atas dan explore ataupun rakam apa yang diorang boleh dirakam. Terjadi pada tahun 2016. So tak ada lagi smartphone yang canggih-canggih pada waktu tu. Dan mungkin adalah sebenarnya, tapi kita orang tak mampu lagi beli. Budak-budak zaman tu cuma ada telefon Nokia, yang mostly Nokia yang boleh baling tu. Apa nama dia, 3310. Tapi yang abang aku punya ni bukan yang boleh baling tu, yang dia advance sikit. Dan aku ada bukti ni kat sini, kalau korang tengok. Yep, this one. Nampak tak? This one. Ya, kita masih lagi simpan tau. Kalau korang tengok, ada kat belakang tu. So this is all a bunch of telephone kita orang dulu. Telefon yang mana sebelum ada smartphone. Ini semua telefon kita orang lah. Parents aku, adik aku, abang aku, semua lah. This is camera. Kamera ni lah yang ambil gambar kita orang kecil-kecil, comel-comel dulu tu. Tapi semua dah tak function. Tapi malangnya aku tak boleh tunjuk lah dekat korang footage rakaman sebenar yang abang aku rakam dekat rumah Mona Fendi tu pada beberapa tahun lepas tu. Sebabnya telefon pun dah rosak. Dan aku tak tahulah apa yang dirakam oleh abang aku dekat dalam telefon ni. Kalau ada kan, kalau tak rosak telefon ni, mungkin dah banyak dah footage hantu yang aku boleh tunjuk kat korang. Tapi malangnya dah rosak dan aku tak boleh lah tunjuk kat korang. Tapi aku boleh tunjuk kat korang, inilah telefonnya, nampak tak? Kisah ni ada dua rumah yang abang aku pergi. Kita akan cerita kisah yang berada dekat Shah Alam dulu. Selalunya abang aku prefer tak masuk lah kalau seorang-seorang. Selalunya benda-benda ni akan cuma muncul kalau orang tu berada berseorangan. Macam cerita aku pada episod yang lepas, apa-apa tim profesional yang nak cari
benda-benda supernatural ni, diorang akan biarkan sukarelawan tu duduk seorang dalam bilik tu. Kawan abang aku, dan abang aku bukanlah orang yang sangat berani ya. Sebabnya diorang biasalah remaja, diorang buat tu for fun je. So sebenarnya tak nak cari sangat pun. Apa yang diorang cari pun aku tak tahu. Orang katalah dekat dalam rumah tu, kolam berenang dia adalah tempat yang paling keras sekali. So bila abang aku cakap, bila masuk ramai-ramai, tak rasa sangat lah sebenarnya. Seram lah juga sebab 2-3 pagi kan. Tapi sebab ramai-ramai, kita tak adalah cuak sangat macam masuk rumah hantu ramai-ramai kan. Macam tu lah. Abang aku tengok dia punya kolam dia memang dah berlumut, dah naik-naik segala pokok yang menjala lah dekat dalam kolam tu. Dah tak terurus lah. Satu rumah tu sebenarnya tak terurus. Aku akan attach beberapa gambar dia yang aku jumpa dekat Google bukan dekat dalam telefon abang aku. Dan abang aku cakap sebenarnya telefon dulu, telefon macam ni kan, dia lagi senang dapat image, tak nampak kat mata kasar. Sebabnya rakaman dia kan macam rosak kan, macam gegar-gegar, macam tak clear berbanding telefon ataupun smartphone sekarang yang sangat clear. So kita tak nampak pun sebenarnya benda tu lalu. Tapi kan telefon dulu kan dia macam, korang tahu tak, ada macam putih-putih, macam rosak-rosak tu. Kalau rakam guna telefon lama, korang akan nampak lagi jelas kalau ada bayang-bayang yang mengintai daripada celah tangga ataupun celah kolam ke. Abang aku cakap macam itulah yang abang aku nampak rakam melalui telefon ni pada zaman tu. Bila abang aku jalan tu, abang aku rakam kan, tengok keliling, akan ada nampak macam bayang-bayang putih sebab dia keras-keras kan, macam rosak-rosak tak clear. So nampaklah benda tu gerak-gerak, padahal tak ada kawan abang aku pun kat situ. So obviously bukan manusia. Abang aku just jalan keliling bersama kawan-kawan dia sambil gelak-gelak kan, tak tahu lah apa yang gelakai. So diorang pun keluar tak lama lepas tu. Dan dekat rumah tu sebenarnya nothing happen lah. Mula-mula tu seram lah abang aku cakap. Dia dah pergi rumah tu dalam 5-6 kali sampai dah lali dah, sampai tak rasa seram pun. Dah cipta memori lah tu. So diorang pun balik lah tanpa nampak apa-apa. Dan mungkin bukti cuma ada dekat dalam telefon Nokia tu je. Alhamdulillah tak ada apa-apa kemalangan jiwa yang dilaporkan berlaku. So kisah tu habis dekat situ. Kisah rumah Mona Fendi dekat Seksyen 12 Shah Alam. Kisah kedua ni adalah kisah yang lebih seram daripada kisah yang pertama, dan dia terjadi dekat rumah tinggal juga dekat Kuala Lumpur. Gigih kan nak pergi cari benda-benda pelik-pelik ni. Waktu tu memang tak ada sangat tahu Google ke internet, macam tak se-efficient macam sekarang. Semua ni di hujung jari. Masa tu di hujung mulut orang. Korang kena tanya orang untuk dapatkan maklumat. Ini pada waktu lain, tapi pada tahun tu juga abang aku dan kawan-kawannya dengar ada rumours yang mengatakan ada hospital tinggal yang seram dekat Kuala Lumpur, dan dorang pun keluar malam tu dengan misi mencari hospital tinggal tu. Bila dah sampai KL tu Kuala Lumpur, kepada sesiapa yang tak tahu, dorang beli burger. Lepas tu dorang tanya dekat abang yang jual burger tu, dan abang tu macam, korang buat apa nak pergi situ, macam tu kan. Lepas tu macam susah lah sikit nak dapat maklumat sebenarnya, sebab abang tu macam tak bagilah sebenarnya. Maybe dia tahu, maybe dia tak tahu. End up tak dapat pun maklumat pasal hospital tinggal dekat Kuala Lumpur tu. Kuala Lumpur kan besar, mana nak dapat maklumat macam tu je dalam satu malam. So dorang pun macam blur lah, macam mana ni, sebab dah sampai dekat Kuala Lumpur tapi tempat tak jumpa. Nak mencari apa kan, nak cari trail apa, benda trail tak jumpa. Pendekkan cerita, dorang dapatlah satu lagi rumours daripada sumber mana pun aku tak pasti. Diorang dapat pergi ke satu rumah tinggal yang berada dekat Kuala Lumpur ni. Rumah banglo, maksudnya rumah bukan setingkat lah, rumah tu 2 tingkat macam tu. Aku tak pasti rumah teres ke apa, bukan flat ataupun apartment. Bila dah sampai dekat rumah tu, dia ada pagar tau. Macam pagar tu macam ada berlubang-berlubang sikit tau, boleh masuk dan boleh panjat. Tapi biasalah rumah-rumah tinggal ataupun kawasan tinggal ni selalunya digunakan oleh manusia-manusia yang kekurangan civic dan tamadun untuk melakukan aktiviti yang tak memberangsangkan dekat situ. So bila abang aku nak masuk tu, abang aku rasa macam tak sedap hati tau. Waktu first kawan abang aku ni, kita namakan dia Zaman diorang pergi macam satu kereta macam tu lah, dalam 5 ke 7 orang, I don't know, satu kereta ke 2 kereta, tapi macam tu dah lebih kurang bilangan dia. Si Zaman kawan abang aku ni dah panjat tau, tapi tak masuk dalam lagi, tapi dia dah panjat pagar tu dan nak lompat masuk ke dalam. Tapi waktu si Zaman ni panjat nak masuk dalam, abang aku rasa macam satu perasaan yang unpleasant, rasa macam tak sedap hati tau. Orang tu kata kalau hati tu kata janganlah. Macam tu. Kadang-kadang insting tu betul je sebenarnya, tapi macam arwah hantu aku dulu, dia pernah accident, hati tu kata tak sedap tau, jangan pergi kedai macam tu. Tapi tangan dia pulas minyak dekat motor dan dia pun accident macam tu. So bila hati tu kata janganlah macam tu. So abang aku dah tak sedap hati dan dia panggil Zaman. Weh Zaman, tak payah. Zaman dah panjat tau. Lepas tu dia macam, kenapa? Tak payah, aku rasa tak sedap tu. Tak payah masuk lah. Kawan-kawan abang aku ni somehow diorang ikut cakap abang aku tau. Aku tak tahu kenapa, tapi bila kata jangan,
diorang pun ikut jangan. Macam tu. Diorang dah tak jadi masuk sebab abang aku tak sedar hati. Dan Zaman pun turun balik dan tak masuk. Waktu Zaman turun je daripada pagar tu, bukan turun masuk ke dalam, maksudnya turun keluar balik, dekat 2 rumah tinggal tu belah atas, dekat kawasan bilik dia tu, tiba-tiba lampu menyala. Seram pula aku. Bilik dekat atas tu menyala tau. Padahal itu rumah tinggal tau. Sepatutnya memang dah tak ada elektrik. Tapi mungkin ada elektrik lagi. Who knows kan? Siapa tahu. Sebab diorang semua kat bawah kan, dekat pagar dia. Bila Zaman turun, bila diorang nak pusing tu, benda gelap pukul 3 pagi. Kita akan lebih attracted kat benda yang terang kan, benda yang bercahaya. So bila diorang nampak bilik atas bercahaya dekat rumah tu, tengok tu, dah ada orang lah kat dalam. Sebaik kita tak masuk. abang aku cakap macam tu. So dalam fikiran abang aku dan kawan-kawan dia, bilik yang menyala dekat atas tu mungkin dah ada orang yang masuk dulu, mungkin untuk menjalankan aktiviti supernatural juga, ataupun mungkin orang-orang yang tak ada civic dan bertamadun duduk situ. Tak tahulah. Korang faham kan siapa yang aku maksudkan dengan orang yang tak ada civic dan tak bertamadun tu? Maksud aku orang-orang yang high, yang isap dadah ke, macam tu lah. So diorang pun patahlah balik macam Tak apa, jom belah dah ada orang kan, balik macam tu kan, cari tempat lain. Benda tu berlaku dalam beberapa saat je tau, beberapa minit je, tak lama pun. Kan ramai, so ambil masa lah juga kan untuk porak-porak dan juga pusing. So bila diorang nak pusing tu, lampu dekat bilik yang menyala tadi tu dah tertutup balik. Terus macam dah tutup lah, macam tu kan. Kaya diorang tahu kita kat sini kan. Nampak ke? Tingkap bilik tu tak ada langsir tau. So memang nampak lah dekat tingkap bilik tu. Aku nak cakap seram. Ada seorang perempuan yang berbaju putih. Memang nampak putih sebab gelap kan, dia dah tutup balik lampu. Betul-betul berada dekat tingkap bilik tu, pandang ke arah dorang sambil melambai tangan. Diorang semua nampak tau. 5-7 orang tu memang nampak kejadian yang berlaku pukul 3 pagi dekat rumah tu. Obviously benda yang melambai tu bukanlah orang ataupun mana-mana orang lelaki yang tak bertamadun ataupun tak ada civic yang duduk dekat situ. Dia memang pandang dan senyum ke arah dorang. Abang aku tak mention muka perempuan tu macam mana, dan aku pun tak nak tanya. Lepas tu abang aku tengok kan, Weh, nampak tu Belah, jom belah macam tu kan. So diorang semua teruslah belah, laju-laju masuk kereta, masuk motor, yang mana guna motor, masuk motor, naik motor. Dan diorang pun teruslah belah daripada tempat tu. Diorang masih nampak lagi benda tu melambai ke arah diorang, time diorang gerak balik. So betul lah insting tu yang mengatakan jangan masuk, tak sedar hati kan. Abang aku cakap dengan kawan abang aku yang Zaman tu, kau bayangkan tadi kalau masuk, meninggal kita. abang aku cakap macam tu tau. Nama Zalik lah. Tapi Alhamdulillah diorang tak masuk dalam rumah tu. Benda tu tahu tau diorang nak masuk. Dia dah lambai. Aku tak tahulah lambaian tu sebenarnya untuk memanggil ataupun menghalau. Tapi dia senyum. So aku rasa mestilah dia memanggil sebenarnya. Dia macam, aku nak tengok sangat kan aku ada kat sini macam tu. Tapi time tu abang aku tak sempat rakam lah sebab tak masuk lagi kan. Selalunya nak masuk dulu rumah tu barulah nak rakam guna telefon kecil ni. Time tu memang dah ramai saksi dan memang semua nampak kejadian tu. So aku percaya benda ni memang betul lah. 100% apa yang diorang nampak. Kisah tu habis kat situ dan abang aku pun belah dengan kawan dia. Aku tak pastilah dia cari lagi rumah ataupun tempat berhantu lagi selepas diorang balik daripada tempat yang diorang dilambai tu. Ada juga banyak kali abang aku mention pergi taman-taman macam jogging tu kan, malam-malam 2-3 pagi, lepas tu nampak benda tak sepatutnya. Tapi itu abang aku tak cerita detail, so aku tak boleh ceritalah dekat korang. Sebenarnya banyak lagi pengalaman abang aku tahu dengan kawan-kawan dia. Ada part di mana abang aku baru balik daripada menjelajah tempat-tempat ataupun rumah-rumah tinggal ni, dan ada something yang membonceng kawan abang aku dan kejar motor kawan abang aku. Dan abang aku memang nampak depan mata. Dan balik tu kawan abang aku macam meracau-racau, macam kena rasuk macam tu. Itu pun tak ada detail dia. Aku tak tahu dia pergi rumah mana, kenapa, bila. Itu aku tak pasti. Tapi ia berlaku pada zaman-zaman dia remaja jugalah. Setiap kali lepas abang aku balik daripada tempat-tempat yang rumah tinggal ni ataupun benda-benda dia tinggalkan ni, diorang akan stay dekat kedai mamak lah dan tengok balik rakaman-rakaman yang diorang dapat rakam tadi kalau diorang rakam. So diorang kat situ nampak lah mana hantunya, mana tak ada hantunya. So technically diorang tak pernah lah bawa balik hantu. Memang selalu macam tu kan, kalau kita pergi tempat-tempat ataupun benda-benda yang tak baik ni, kita kena singgah tempat lain dulu. So benda tu stay dekat sana instead of bawa balik. Faham tak maksud aku? Sampai situ sajalah kisah kali ni. Memang seram bagi aku. Kisah pertama, kisah kedua, kisah episod
episod sebelum ni juga, yang aku rasa macam rugi kalau aku tak masukkan dalam Intai Jagat channel ni. Sebenarnya banyak lagi cerita yang mana parents aku dan aku sendiri ada jumpa hantu lidah. Yes, nama dia hantu lidah. So dia berlidah lah, memang panjang lidah dia, daripada bumbung, daripada siling sampai bawah. Tapi itu detail dia aku tak dapat lagi, sebab masa tu aku tak ingat sangat. Aku pun kecil, taklah kecil sangat, sekolah menengah kot. Tapi aku tanya mak aku balik. Aku minta maaf kalau cerita aku ataupun kata-kata aku ada menggores mana-mana pihak, mana-mana hati orang. Aku minta maaf. Terima kasih juga banyak-banyak kepada setiap yang support aku daripada awal sampai last, daripada mana-mana platform korang jumpa aku. Sama ada korang suka ke tak suka aku, korang boleh komen dekat bawah apa-apa benda negatif ke positif yang boleh buat aku improvekan diri aku. Terima kasih banyak-banyak. Sebenarnya video ni aku nak rakam semalam tau, like pukul 12, tapi aku tiba-tiba sakit kepala. Lepas tu aku rasa seram nak rakam pada waktu tu, so aku postpone sehingga ke besoknya. Aku harap korang have fun. Boleh have fun ke dengan cerita aku ni? Boleh lah. Aku harap korang sukalah dengan cerita aku ni. Boleh komen apa-apa kat bawah. Terima kasih banyak-banyak daripada stay daripada awal sampai akhir. Apa benda-benda yang aku mengarut ni, terima kasih banyak-banyak. Benda yang aku mengarut ni sebenarnya benda betul tau, like semua 100% true story yang bukan aku reka. Semua cerita dalam channel Intai Jagat ni ataupun Take a Pic ni adalah kisah-kisah benar yang mana aku dapat daripada orang di sekeliling aku dan juga aku sendiri punya pengalaman. 100% true. Terima kasih banyak-banyak dan selamat malam. Take a Pic Intai Jagat, wujudnya memanggil curiga. Assalamualaikum. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين